Memandangkan Darren satu-satunya penyerang tulen yang memiliki minit permainan dalam skuad negara ketika ini, pemain warisan Malaysia England itu tidak rela kerja kerasnya di atas padang dinilai dengan rekod jaringan semata-mata. Sebaliknya, penyerang berusia 31 tahun itu selesa dengan peranan selaku pertahanan pertama pasukan ketika hilang penguasaan bola dengan cara memberikan tekanan kepada lawan hingga memaksa mereka melakukan kesilapan. Untuk rekod, kali terakhir Darren menjaringkan gol ketika menewaskan Singapura 4-1 dalam saingan Piala AFF dan sejak dari itu Darren buntu menemui belakang jaringan gol lawan. There's no frustration on my part. As long as the team's playing well, which I thought last game we played well. I'm not too bothered. I feel like I can contribute in other ways to help the team. So, like I say, it's not always about goals. As long as I'm helping the team and the team are performing well, that's all that matters. Yeah, it won't be easy. We know their qualities from last time. So yeah, no friendly games are easy. We have to go into it and we have to take it seriously. It was a very good performance against Turkmenistan, but it's just as important that we go and win this game. Yeah, I think so. I think we all are. The coach has been here now for a year and we're very aware of what type of football he wants. Since he came in, the first training camp he took, he made it clear that this is the type of football that he wants. So I think as players, we must understand that now. He's been here a year, so we need to make sure that we come out fast against Hong Kong and hopefully we can put a good performance on and collect a win. Dalam pada itu, tanpa kelibat Endrick Dos Santos yang diketepikan ekoran kecederaan, posisi tengah dijangka akan jadi jentera uji kaji Kim Panggon untuk membentuk keserasian ampuh. Selain Brandon Gunn yang dilihat akan terus diberi kepercayaan selaku pemain tengah bertahan, persaingan sengit kesebelasan utama turut melibatkan slot untuk bergandingan bersama pemain naturalisasi Paulo Josue. Preparations have been good. Everyone's always working hard in training, so the same as how we prepare for every game. The guys are ready and focused and looking forward to the game. So yeah, same as usual, we're going into the game confident and looking to win another game. Always nice to be called. There's big competition to get into the national squad. There's so many good players here and so many good players throughout the country that aren't here right now. So yeah, it gives me confidence that he's called me once again, and yeah, extremely proud. And yeah, when I come here, I just try to give my best always and wait for opportunities as they come. Yeah, I think everyone's getting on really well. Whoever's called, we know they have quality to bring into the squad. I think the level of the national squad is only getting higher and higher. So yeah, everybody is gelling really well, and yeah, looking forward to the next game. Perlawanan pada hari lusa nanti, Coach Kim dah buat persediaan yang cukup rapi lah. So sama ada player saja yang boleh bermain di atas padang dan mengikut taktikal apa yang Coach Kim suruh. Bagi saya sendiri, saya punya kaki alhamdulillah okey. Cuma saya rasa saya sakit macam tu lah, tapi boleh bermain. Saya terapkan keberanian tu di pasukan Pahang. Bermain memang tak ada rasa takut apa semua. Saya tak diajar macam tu lah. Call up kali ni memang ramai pemain midfielder. Saingan tu bagus, tapi pulang pada coach nak letak siapa bermain, siapa main. Yang tak bermain, support daripada luar, satu tim kita sama-sama mengikut apa yang arahan coach Kim. Menjelang perlawanan persahabatan antarabangsa Malaysia berdepan Hong Kong, kita nak berlintas langsung bersama dengan rakan setugas Kyle Yunis dari Stadium Sultan Ibrahim. Hai Kyle, dengar ke? Yes, dengar Dayang. Teruskan. Okey, Kyle. Siapa agaknya taruhan Coach Kim Panggon dalam kesebelasan utama untuk malam ni, Kyle?
Okey, itu persoalan yang sudah pasti ingin diketahui ramai. Namun sebelum tim news kita keluar, kesebelasan utama kita keluar, saya dapat merasakan hanya akan ada satu ataupun dua pemain yang berbeza daripada kesebelasan utama dalam aksi tempoh hari. Suka diingatkan, saya fikir Syihan Nazmi, Matthew Davis, Corbin Ong, Syarul Saad dan juga Dion Coles akan memperkuatkan jentera pertahanan skuad Harimau Malaya. Tatkala Brandon Gunn, Paulo Josue dan juga Nur Azam Aziz akan menggerakkan jentera pemain tengah, dan sudah pasti trio tidak akan banyak berubah. Akhil Rashid, Darren Lock dan juga Fazal Halim akan terus diberi minit permainan di peringkat antarabangsa Tier 1 ini, dan saya fikir jauh di sudut hati juga ingin melihat Daniel Ting akan mendapat minit permainan di bahagian pertahanan kiri tak kala Noah Lane selaku pemain gantian di separuh masa yang kedua. Secara keseluruhannya ada impak yang positif berbanding dengan pertemuan bertemu dengan Hong Kong di Bukit Jalil 9 bulan yang lalu. Kemenangan 2-0 juga diraih skuad Harimau Malaya. Namun apa yang saya fikir pada kali ini mereka akan tampil cukup berbeza dengan penekanan terhadap tanpa penguasaan bola. Mereka harus terus buru jaringan menerusi gaya dan juga DNA Kim Panggon. Itu yang diterapkan Kim Panggon sejak memulakan kem latihan pusat di fasiliti terbaik di dunia ini, iaitu di Johor Darul Takzim, dan saya merasakan Brandon Gunn juga akan terus diberikan kepercayaan selaku pemain tengah bertahan tak kala akan ada beberapa muka baru seperti Fayez Zulkifli diberi minit permainan di separuh masa kedua. Dan melihat apa sesi latihan pada hari semalam, suka diingatkan Dion Coles juga begitu committed untuk menjaringkan gol menerusi sepakan percuma maupun situasi bola mati. Itu sedikit intipati daripada sesi latihan skuad Harimau Malaya yang berlangsung kira-kira sejam setengah yang kami dapat membawakan liputan secara eksklusif Dayang dan juga Lily. Alright, Kal. Dalam sidang media, pemain Hong Kong ada mengatakan yang mereka tidak akan sekadar bertahan, malah akan tampilkan corak menyerang untuk mendapatkan jaringan. Jadi, Kal, bagaimana agaknya Malaysia boleh elak untuk dibolosi kali ini? Okey, baik. Itu antara momen yang diinginkan. Sekali lagi clean sheet yang harus dilakar pada pertemuan kali ini. Namun ianya bukanlah semudah yang disangka apabila Hong Kong yang kita bertemu dan menewaskan mereka 9 bulan yang lalu bukanlah pasukan yang sama lagi. Mereka kini tampil dengan beberapa siri pemain yang berada di luar negara. Contohnya Matthew Orr, penyerang tinggi lampai jersey nombor 9 yang berpangkalan di New Zealand, saya fikir, dan beliau saya fikir akan terus diberi kepercayaan selaku penyerang utama selepas beraksi cukup cemerlang bertemu dengan Singapura tempoh hari. Dan untuk kita melihat daripada apa setup yang Kim Panggon lakukan dalam aksi terdahulu, tidak banyak perubahan dari segi pertahanan. Mereka akan terus mencorakkan gaya serangan, dan saya fikir gerakan serangan balas Hong Kong yang harus diwaspadakan daripada jentera pertahanan Harimau Malaya. Dan itu sebenarnya menjadi titik tolak pertemuan kali ini, dengan gol di minit-minit awal. 15 minit yang pertama akan jadi permulaan kepada pesta gol yang cuba dijelmakan skuad Harimau Malaya. Namun suka diingatkan pada mereka gairah untuk menjadikan gol, sudah pasti gerakan serangan balas Hong Kong yang harus diwaspadakan, Lily. Okey, Kal, fokus juga obviously akan terarah kepada pemain tempatan Akhil Rashid. Dalam perlawanan dengan Turkmenistan, dia mampu tak sekali lagi cipta sensasi untuk kem kebangsaan kali ini, Kal? Okey, baik Dayang. Sebelum orang cakap membuatkan sedikit analisa mengenai pemain tempatan, suka diingatkan Syihan Nazmi juga beraksi dengan baik tempoh hari. Namun lumrah peminat bola sepak, siapa yang skor dia akan menerima spotlight yang tertentu. Sudah pasti Akhil diharapkan terus menjelmakan aksi yang terbaik selepas diberi kepercayaan. Saya ingat lagi dalam aksi pertama Kim Panggon memimpin skuad negara, beliau memberikan minit permainan buat Akhil Rashid, dan Akhil Rashid menjadikan gol ketika pertemuan menentang Filipina, saya fikir. Dan aksi terdahulu juga dijelmakan dengan cukup baik di bahagian sayap kiri bergandingan dengan Fazal Halim dan juga Darren Lock, trio yang berbisa. Dan saya fikir kalau beliau masih lagi diberi kepercayaan selepas beliau dikeluarkan 30 minit yang terakhir kerana sedikit kecederaan dan juga keletihan, kalau diberikan kepercayaan sudah pasti pemain-pemain seperti Azam Aziz dan juga Akhil Rashid dan juga Fazal Halim. Saya inginkan melihat Fazal Halim menjadikan gol selepas sekian lama tidak menjadikan gol, dan ini antara pemain-pemain tempatan yang akan saya fikir untuk terus diberikan kepercayaan sehinggalah ke Piala Asia di Qatar tahun hadapan. Baik, Kal, sebelum kami lepaskan anda, mungkin jangkaan keputusan perlawanan dan pemain yang akan menyerlah pada pendapat anda.
Okey skor lain ni saya tak berapa nak pandai tapi saya cuba juga 3-0 buat skor Harimau Malaya dengan Faizal Halim, Darren Lock dan juga Noah Lane selaku 3 penyerang untuk skor Harimau Malaya pada hari ini. Alright, menarik. Menarik, very interesting. Tapi apa-apa pun, Carl, rajin-rajinlah update di media sosial. Okey, kami akan tetap stok anda sambil moreh nanti. Thank you, Carl. Thank you, Kak. Selamat buka.